Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Naila Huda, yang pastinya pada jam ini kita akan bawakan perkembangan terkini mengenai perkembangan COVID-19 di luar negara dan juga dalam negara. Dan yang pastinya kita mulakan dengan jumlah kes positif global ya Naila, yang kini sedang mencecah lebih 6.22 juta. Kalau anda boleh lihat data dari Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam terdapat pertambahan lebih 100,000 kes jangkitan baru. Dan kita melihat kepada data Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam terdapat pertambahan lebih 100,000 kes jangkitan baharu. Dan Amerika Syarikat terus mendahului kes jangkitan COVID-19 tertinggi dengan mencatatkan 1.7 juta jangkitan, dan ini menjadikannya satu-satunya negara yang mempunyai angka positif melebihi 1 juta. Dan Brazil kini kedua tertinggi dengan jumlah kumulatif positif jangkitan 0.5 juta kes, manakala Rusia pula ketiga dengan melebihi 400,000 kes. Sementara itu kita juga lihat UK, Spanyol dan Itali masing-masing mencatatkan jumlah jangkitan melepasi 200,000 dan 7 lagi negara mempunyai kes positif melepasi 100,000. Ini termasuk India, Perancis, Jerman, Turki, Peru, Iran dan Chile. Dan manakala angka kematian pula, kematian global kita tengok hampiri 374,000 seluruh dunia, yang mana dalam 24 jam catat kenaikan 2,000 kes. Dan kalau kita tengok statistik, Amerika Syarikat catat angka kematian tertinggi dengan 104,000 kes kematian, dan United Kingdom dan Itali berada di kedudukan kedua dan ketiga masing-masing mencatatkan lebih 39,000 dan 33,000 kes kematian. Dan ini adalah laporan COVID-19, kes positif dan juga angka kematian luar negara. Dalam masa yang sama, pastinya kita ingin fokus juga pada kes-kes positif dalam negara yang dilaporkan oleh KKM setiap hari. Yang semalam kita lihat terdapat 38 kes baru yang dicatatkan dan juga 51 yang pulih, dan masih lagi tiada kematian baru yang dicatatkan. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pada ketika ini adalah 1,338 kes, manakala jumlah keseluruhannya setakat ini sejak pandemik COVID-19 ini bermula di Malaysia adalah sebanyak 7,857 kes. Dan daripada 38 kes yang dilaporkan semalam, 26 kes merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Jadi kita nak dengarkan kenyataan dan penjelasan lebih lanjut oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Ingin dimaklumkan, daripada 38 kes baru yang dilaporkan hari ini, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Oleh itu, daripada 12 kes penularan tempatan, 6 kes adalah kes bukan warga negara dan 6 kes di kalangan warga negara Malaysia. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Ya, dalam masa yang sama kita lihat ada juga pengumuman daripada KKM mengatakan bahawa pemantauan dan pengawasan di 3 kluster telah pun tamat, dan ini kata Datuk Dr. Nur Hisham yang melibatkan kluster Madrasah Air Merbau, kluster Kampung Baru, kluster Malayan Mansion. Ini 3 kluster yang sudah pun tamat. Dan katanya bilangan sampel yang telah diambil dari kluster Seri Petaling ialah sebanyak 41,468, manakala jumlah positif kes COVID-19 daripada kluster tersebut adalah 3,373 kes, bersamaan dengan 8% daripada keseluruhan sampel yang diambil. Bagaimanapun sebanyak 407 sekolah tahfiz dan madrasah pun telah melakukan saringan COVID-19, tapi kita nak dengarkan mengenai perkara ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan lebih pada 28 hari sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster Madrasah Air Merbau di Jasin, Melaka yang melibatkan jumlah kes 41 dan tiada kematian.
Yang kluster yang kedua ialah kluster kampung baru yang di daerah Titi Wangsa, wilayah Persekutuan, melibatkan jumlah kes 24 dan 1 kematian. Dan kluster yang ketiga ialah kluster Malayan Mansion di daerah Lembah Pantai, wilayah Persekutuan, melibatkan jumlah kes 13 dan tiada kematian. Baik, sementara kita melihat angka positif COVID-19 semakin menurun, terutamanya kes yang kita dapat dikesan dalam masyarakat di luar sana yang tidak mengambil kira kes import atau kes pendatang asing dan sebagainya. Kita mungkin semakin ambil mudah dengan jangkitan COVID-19 ini yang semakin terkawal. Kita lihat terutamanya dalam cara Kementerian Kesihatan Negara kita juga menangani kes-kes ini. Dan dalam masa yang sama kita berada dalam PKPB ini, ramai yang menjangkakan mungkin PKP ini dapat berakhir pada tarikh yang ditetapkan sebelum ini iaitu pada 9 Jun dan ramai juga yang sudah menyesuaikan diri dengan normal baharu ini dan saya kira kalau dilanjutkan lagi pun dalam pelbagai tinjauan yang kita lakukan kita lihat di media sosial juga ramai yang sebenarnya rasa okey, rasa normal untuk teruskan dengan keadaan ketika ini. Namun apa yang kita risaukan adalah impaknya kepada ekonomi. Jadi itu juga penting untuk kita lihat kepada beberapa SOP supaya premis perniagaan dapat melangsungkan perniagaan seperti biasa. Jadi ini juga yang dikongsikan, disentuhkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam. Katanya jika jangkitan COVID-19 di Malaysia terus terkawal dengan bilangan pesakit kekal pada 1 atau 2 angka, KKM akan mengesyorkan kerajaan supaya prosedur operasi standard atau SOP dilonggarkan di beberapa sektor, ini termasuk pendidikan, sukan dan sosial. Pun begitu, katanya, ia bergantung kepada jumlah kes dalam tempoh seminggu lagi dan saya kira ini kerana melihat kepada kebolehjangkitan kes pada Hari Raya Aidilfitri hari itu yang di mana orang ramai diberikan kelonggaran untuk menziarah dan kelonggaran kepada premis perniagaan juga pada PKPB. Jadi kita mungkin boleh menjangkakan kes meningkat secara mendadak. Kita perlu lihat dalam tempoh seminggu lagi sama ada PKPB ini perlu dilanjutkan atau tidak dan juga kelonggaran yang diberikan kepada pendidikan sama ada sekolah, taska diberikan kebenaran untuk dibuka, aktiviti sukan dan sosial dan sebagainya. Jadi kita dengarkan apa penjelasan beliau. Mungkin kita akan memantau lagi dalam tempoh seminggu ni. Kalau dalam tempoh seminggu ni kes-kes masih terkawal seperti sekarang dan juga 2 angka. Jadi kalau kita lihat hari ini iaitu penularan tempatan hanya 12 kes. 6 kes melibatkan warga negara dan 6 kes melibatkan bukan warga negara. Jadi mungkin dalam tu kita akan menasihatkan MKN dan juga Perdana Menteri kalau keadaan ini berlanjutan seperti 2 angka ataupun 1 angka, mungkin kita akan memberi lebih kelonggaran di sektor-sektor yang lain, contohnya dalam sektor sosial, sektor sukan dan juga sektor pelajaran. Jadi kita akan bincang bersama dan ambil tindakan yang sewajarnya. Itu perkembangan mengenai COVID-19 dalam negara. Dalam masa yang sama, di dalam negara kita, isu mengenai pemandu mabuk sedang hangat diperkatakan dan ini merupakan salah satu berita terkini yang kita rasanya di sosial media ramai yang memperkatakan mengenainya, mengenai penghantar makanan kontrak yang maut dirempuh seorang pemandu mabuk. Ini seorang lelaki yang dalam perjalanan pulang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh sebuah kereta yang dipercayai dipandu oleh lelaki mabuk. Kejadian itu berlaku kira-kira 1.30 pagi di Lebuh Raya Sultan Iskandar, menghala ke Ibu Negara menyebabkan Muhammad Zaili Mohammed, 44 tahun, mangsa maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Dan akibat rempuhan itu, mangsa terjatuh ke sebelah kiri bahu jalan manakala motosikalnya diseret sejauh kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Suspek kemudiannya memberhentikan kenderaannya di bawah jejantas stesen transit aliran ringan LRT Titi Wangsa dekat kawasan itu selepas ditahan orang awam. Dan menurut SCP Zulkifli Yahya, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, katanya lelaki yang merupakan pekerja kontrak itu dalam perjalanan pulang ke rumah di Bukit Antarabangsa, Ampang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya. Ya, Naila, kalau kita lihat, ini merupakan satu lagi berita yang saya kira bukan mengejutkan tetapi perkara yang berulang kali berlaku dan ia semakin membimbangkan apabila tidak lagi ramai yang menggunakan
nasihat don't drink and drive. Rasanya itu nasihat yang sangat bagus, sangat ringkas, sangat mendalam, Sangat tetapi mudah sebenarnya sangat nak mudah faham. juga. Tapi tidak guna juga kalau ia tidak dipatuhi, Naila. Dan dalam benda itu kita juga bawakan perkembangan dari sudut undang-undang. Pasti ramai juga yang berkatakan di media sosial dah penat melihat kepada berita yang sama diulangi. Jadi apa tindakan seterusnya? Apa tindakan yang boleh selesaikan pada isu pokoknya? Ini perkembangan pindaan Akta 333. Jadi kata Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wi Kassiong, beliau telah mengarahkan pegawai kementeriannya untuk menyediakan satu memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan kabinet pada bulan ini berhubung tindakan terhadap mereka yang memandu dalam keadaan pengaruh alkohol atau dadah. Jelasnya cadangan pindaan terhadap Akta 333 ini juga mengambil kira pandangan semua pemegang taruh termasuk orang ramai. Dan apa yang pasti katanya semua hukuman bagi kesalahan tersebut akan ditambah baik dan ditingkatkan bagi memberi pengajaran serta menghindarkan gejala pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Ini demi kepentingan rakyat khususnya pengguna jalan raya. Jadi semalam kata beliau telah pun memperkongsikan satu mesyuarat khas pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987 khususnya Seksyen 41 hingga 45 ini membabitkan hukuman terhadap mereka yang memandu bawah pengaruh alkohol atau dadah. Dan ini saya rasa berhubung kait juga dengan isu sidang parlimen selama sehari yang ditimbulkan sebelum ini. Pentingnya untuk kita teruskan mengusul ataupun membincangkan, mendebatkan tentang usul-usul penting seperti isu memandu bawah pengaruh alkohol dan dadah ini. Itu menjadi satu kepentingan ketika ini walaupun kita berdepan dengan pandemik, tapi banyak isu yang perlu diketengahkan ketika ini. Jadi kita harap itu tidak menjadi alasan untuk pihak berkuasa untuk terus melihat untuk memperkukuhkan undang-undang berhubung isu ini. Dan dalam masa yang sama mungkin selain daripada sudut undang-undang, seperti mana kita lihat dengan pandemik COVID-19 ini, mungkin kita tidak boleh bergantung 100% kepada pihak berkuasa, kepada undang-undang. Mungkin kita boleh amalkan konsep kita jaga kita juga untuk kita sama-sama menjagakan keselamatan, kita sama-sama mendidik kawan dan ahli keluarga dan komuniti antara kita untuk mendidik bahayanya memandu ketika bawah pengaruh alkohol ini. Jadi kita juga ada tanggungjawab dan peranan masing-masing. Tidak mungkin sambil kita menunggu untuk tindakan pihak berkuasa, dalam masa yang sama kita boleh juga ambil tanggungjawab tindakan masing-masing untuk mendidik berhubung perkara ini. Gigi. Ya, dan dalam masa yang sama ingatlah kalau anda tidak sayang diri sendiri, ingatlah kurang-kurangnya ingatlah orang yang tersayang. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, masih lagi membincangkan tentang hal pandemik COVID-19. Tapi kita nak lihat kepada contoh-contoh negara jiran kita di mana Thailand telah pun umum akan terus longgarkan sekatan perintah berkurung mereka dan akan buka semula panggung wayang dan juga pantai. Itu antara kelonggaran yang diberikan. Dan ini selepas data rasmi Kementerian Kesihatan negara itu menunjukkan tiada peningkatan jangkitan baharu kes COVID-19 dan rakyat Thailand kini boleh kembali ke pusat gimnasium, kompleks sukan selain juga melakukan urutan tradisional serta menonton wayang. Menurut Major Cineplex Group, satu kumpulan panggung wayang yang amat besar di Thailand, telah pun menutup operasi pertengahan Mac dan kini telah kembali membuka tirai kepada pengunjung meskipun hanya 7 daripada 15 layar dibuka dan juga menayangkan hanya 3 tayangan sehari. Jadi ini antara contoh yang kita boleh lihat di mana negara yang amat dekat dengan kita dan juga kita mungkin lihat sebelum ini gelombang ataupun jumlah kes positif juga agak sama ataupun lebih banyak sedikit ataupun lebih kurang sedikit berbanding negara kita, tetapi mungkin kita boleh ambil contoh juga bagaimana mereka menjalankan perintah berkurung, bagaimana masyarakat mereka menangani pandemik COVID-19 ini dan juga bagaimana proses pemulihan ekonomi, pembukaan ekonomi mereka dibuat dengan secara berperingkat juga seperti mana kita tengah mengamalkan PKPB ketika ini. Dan kita harap perkara yang sama juga kita dapat saksikan di Malaysia dalam masa yang terdekat apabila angka-angka positif COVID-19 ini terus menurun dan kita dapat kembali kepada normal sedikit.
mungkin dapat lihat lebih banyak aktiviti sosial, aktiviti ekonomi dapat dilangsungkan seperti biasa. Kalau kita lihat juga di Thailand bila kita kata buka panggung wayang itu, mereka dibenarkan duduk bersama tetapi ada jurang, dua tempat duduk di antara satu sama lain dan perlu mengosongkan keseluruhan barisan tempat duduk hadapan secara berselang. Maksudnya sebelum ni mungkin dari segi pendapatan panggung wayang itu mungkin sedikit terjejas kerana hanya beberapa orang saja ataupun ada cara lain mungkin lebih kerap dua panggung wayang dibuka serentak untuk satu cerita yang sama. Tapi kalau kita tengok Thailand merupakan satu negara yang kita boleh ambil contoh apabila negara itu sendiri melaporkan jangkitan sifar tempatan 7 hari berturut-turut dan ini menyebabkan tindakan untuk buka semula panggung wayang dan buka semula pantai kepada umum itu diambil dan ini satu perkara yang bagus dan antara lain dalam tempoh 24 jam lalu ada seorang wanita Thai yang hanya seorang saja yang menjalani kuarantin 14 hari di Chonburi selepas kembali dari Rusia. Itu kita panggil kes import lah kalau di sana kan. Jadi sementara kita banyak lihat laporan-laporan media yang agak negatif, yang agak menggusarkan ketika ini, namun ada juga berita-berita positif yang kita boleh lihat dan kita harap dapat saksikan perkara sama di Malaysia juga. Baik, dalam masa yang sama kita ingin lihat ke laporan seterusnya. Ini pula negara jiran Indonesia, di mana di Jakarta penumpang MRT dilarang bersembang dan bercakap guna telefon bimbit. Agak menarik, kata pihak berkuasa seperti yang diketahui bahawa COVID-19 umumnya dapat ditularkan melalui titisan air liur yang dihasilkan ketika orang yang dijangkiti batuk, bersin ataupun berbicara. Ini yang kami dapatkan daripada capan Instagram rasmi Syarikat Pengendali MRT Jakarta di Instagramnya yang kata telah pun melarang pengguna perkhidmatan MRT untuk bersembang dengan penumpang lain ataupun berbual hanya menggunakan telefon bimbit. Dan ini satu tindakan yang kita lihat belum pernah lagi dilaksanakan dalam negara-negara jiran kita, jadi mungkin agak menarik. Dan kata media tempatan juga, menurut media tempatan, Syarikat Pengendali Komuter PT Kereta Komuter Indonesia juga KCI juga dijangka melaksanakan arahan yang sama. Dan pemerintah Jakarta juga dijangka memperkenalkan beberapa protokol baharu dalam pelaksanaan normal baharu bermula 5 Jun ini, antaranya dijangka melonggarkan beberapa peraturan pembatasan sosial berskala besar yang berkuat kuasa sehingga 4 Jun ini. Ini adalah bagi membenarkan kembali beberapa aktiviti sosioekonomi seperti mana yang kita lihat di Malaysia dan di serata dunia apabila melaksanakan perintah berkurung ini mendatangkan impak yang amat negatif, amat besar kepada ekonomi dan terutamanya pada PKS, pada perusahaan mikro dan kecil, pada perniagaan kecil. Jadi ada juga kepentingan yang mendesak untuk ekonomi itu dibuka semula untuk melangsungkan perniagaan supaya dapat memulihkan sumber pendapatan buat orang ramai. Jadi kita harapkan yang terbaik buat Indonesia dan juga dengan pelaksanaan protokol ini dan juga dengan kelonggaran itu, kita harap mereka juga bersedia untuk berdepan dengan sebarang gelombang yang mungkin akan timbul, kita tidak pasti lagi. Dan dalam masa yang sama kita juga suka untuk melihat bagaimana feedback atau bagaimana perkembangannya apabila larangan ini dikuatkuasakan di Indonesia, di Jakarta khasnya apabila penumpang MRT dilarang bersembang dan bercakap menggunakan telefon bimbit. Dan kalau kita tengok balik rekod di Indonesia, kes positif COVID-19 di sana meningkat kepada 26,940 kes dengan kematian berjumlah 1,641 orang. Sangat tinggi berbanding kita Malaysia dan juga Thailand dan juga Singapura dan pastinya lebih banyak lagi larangan ataupun SOP yang diperketatkan di Indonesia agar kerana Indonesia satu negara yang sangat cantik. Ia bukan sahaja terkenal dengan pelancongannya dan kita harapkan berakhirnya COVID ini, berakhirnya pandemik ini, kita semua akan dapat menikmati lagi keindahan alam di Indonesia sana agar kita nak pastikan di sana selamat dan agar orang luar boleh datang, terutamanya rakyat Malaysia. Ya. Dan dalam perkembangan lain juga kita lihat COVID-19, apa laporan terbaru dari Jepun. Ujian antibodi untuk COVID-19 bermula di Jepun pada Isnin dalam usaha Kementerian Kesihatan negara itu untuk menilai tahap imunisasi dalam populasi negara itu. Jadi seramai 10,000 orang akan diuji di kawasan sasaran. Ini merangkumi wilayah Tokyo, Osaka dan Miyagi. Dan di Tokyo, demonstrasi diadakan pada Isnin bagi menjelaskan proses ujian antibodi dengan
dengan 3,000 individu akan diuji. Dan Jepun telah memilih kawasan dengan kadar jangkitan yang tinggi seperti Tokyo dan Osaka, dan juga kadar jangkitan yang rendah seperti Miyagi. Ini bagi memeriksa sistem ketahanan tubuh masyarakat umum. Jadi ada perbezaannya di situ, dan pemilihan juga dilakukan secara random secara rawak untuk kumpulan umur yang berbeza oleh pemerintah, dan jika persetujuan dicapai, ujian darah akan dilakukan di tempat tersebut. Namun buat masa ini, ujian tersebut dilihat sangat berguna bagi penyelidik yang berusaha untuk mengesan bagaimana virus COVID-19 itu mampu merebak. Walaupun kita sudah hampir faham dan kita sudah menyesuaikan diri dengan norma baru, memakai pelitup muka, menggunakan pensanitasi tangan dan sebagainya, namun banyak lagi yang kita tak tahu tentang virus ini sebenarnya. Seperti mana sebelum ini kita lihat ada timbulnya kes ataupun simptom sama seperti simptom penyakit Kawasaki di New York dan di Itali. Itu amat membimbangkan kerana sebelum ini kita faham COVID-19 ini seringnya mendatangkan gejala kepada golongan yang lebih berusia ataupun mereka yang ada penyakit lain. Namun kita lihat ada juga simptom atau impaknya mungkin pada kanak-kanak juga. Jadi virus ini semakin ada sahaja perkembangannya, ada sahaja perkembangan baru, laporan baru yang menunjukkan kita masih tak faham lagi 100% bagaimana virus ini beroperasi, bagaimana ia merebak. Jadi ini satu kajian yang saya kira amat penting untuk kita lihat dari Jepun. Dalam masa yang sama juga sebelum ini banyak kita lihat kajian ataupun usaha untuk mencari vaksin juga banyak dijalankan oleh negara-negara barat seperti di Perancis, di Amerika Syarikat, di UK. Namun ini menunjukkan solidariti ataupun pentingnya untuk kita melibatkan negara-negara lain juga, terutamanya negara Asia, kerana pengedaran vaksin ataupun rawatan itu, kajian, akses kepada maklumat itu tidak boleh hanya tertumpu kepada negara-negara barat ataupun negara maju dan negara kaya. Kita juga perlu ada sokongan yang kuat ataupun infrastruktur juga di negara Asia. Jadi ini satu perkembangan yang baik kita lihat dari Jepun. Kalau kita lihat di Jepun juga, Jepun sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan larangan masuk kepada pelawat dari Thailand, Vietnam, Australia dan New Zealand. Dan ini menurut Kyodo News yang mengatakan bahawa penularan wabak COVID-19 semakin pulih di negara-negara itu yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Jepun. Dan nampaknya Jepun sudah mengambil satu lagi langkah positif untuk membuka semula ekonominya kepada orang luar. Dan dalam masa yang sama, Jepun juga seperti Indonesia merupakan salah satu negara yang kebergantungannya kepada pelancongan juga amat tinggi. Dan menarik balik larangan perjalanan, Jepun sifatkan sebagai langkah pertama dan Tokyo akan berunding mengenai syarat-syaratnya dengan 4 negara berkenaan. Dan sebelum ini, Jepun kenakan larangan kepada rakyat daripada 111 negara dan wilayah termasuk Amerika Syarikat, sebahagian besar negara Asia, seluruh Eropah yang sepatutnya berkuat kuasa akhir Jun ini. Jadi dengan itu kita harap dengan kelonggaran yang kita saksikan di Thailand dan juga di Jepun, mungkin kita boleh lihat pandemik COVID-19 ini beransur pulih. Semakin banyak negara yang lihat lebih bersedia untuk sebarang gelombang yang akan berlaku, dan juga pada masa sama mementingkan juga kepentingan untuk memulih semula ekonomi supaya orang ramai tidak lagilah terkesan pengangguran dan sebagainya. Betul. Itu menjadi isu yang kita boleh tinggalkan di belakang kita. Baik, dalam masa yang sama, kita pastinya perlu juga memberi tumpuan kepada isu yang telah mendapat perhatian bukan sahaja di serata Amerika Syarikat tetapi telah menggoncang seluruh dunia, membabitkan pembunuhan lelaki kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Minnesota, yang perkembangan terbarunya pendakwaan kes pembunuhan ini akan diketuai oleh Peguam Negeri Minnesota Keith Ellison. Dan Ellison menerusi kenyataan dalam Twitter memaklumkan beliau bersedia memikul tugas itu atas dasar tanggungjawab dan peri kemanusiaan bagi membolehkan keadilan diberi kepada Floyd. Dan kalau anda tidak ikuti kes ini, sebelum ini seorang lelaki kulit hitam yang merupakan seorang peguam sebenarnya, George Floyd, dalam satu rakaman video seperti yang anda lihat tadi itu, dirakam menunjukkan detik ketika beliau berada bawah tahanan pihak polis, di mana anggota polis itu dirakam secara terang-terangnya menggunakan keganasan untuk menahan beliau dan mendakwa George Floyd ini telah bertindak secara agresif. Namun banyak juga laporan video yang menunjukkan beliau tidak menunjukkan sebarang langkah-langkah tindak balas secara agresif. Betul. Dan ditahan oleh polis secara relanya, tiada sebarang resistance atau sebagainya. Jadi ini satu isu yang kita lihat sering berulang di Amerika Syarikat. Ini bukan kes pertama yang berlaku, malah bukan tahun ini ataupun baru-baru ini, banyak
lagi kes-kes keganasan polis terhadap komuniti kulit hitam yang kita dapat saksikan di Amerika Syarikat. Jadi dengan itu telah pun mencetuskan protes di serata negara dan juga beberapa negara lain juga turut sertai protes Black Lives Matter. Kita lihat di London, di United Kingdom, di New Zealand, Auckland, banyak juga yang mencetuskan protes, menjalankan protes demonstrasi untuk turut meningkatkan perhatian terhadap perkara ini. Dan juga laporan terbaru pagi ini, 2 doktor ada menjalankan bedah siasat independen secara berasingan daripada pihak berkuasa yang mendapati George Floyd maut akibat sesak nafas dan kes dilihat sebagai satu kes pembunuhan. 2 doktor yang menjalankan bedah siasat berasingan secara independen ke atas George Floyd, lelaki kulit hitam yang maut ketika ditahan polis di Minneapolis, mendapati kematiannya berpunca daripada sesak nafas dan merupakan satu kes pembunuhan. Dan doktor-doktor itu turut mendapati Floyd tidak mengalami sebarang masalah kesihatan yang boleh menjurus kepada kematiannya dan juga melaporkan Floyd telah pun meninggal dunia sebelum diletakkan dalam ambulans. Dan ini berbeza daripada apa yang dilaporkan laporan awal oleh pihak berkuasa Hennepin County oleh pemeriksa perubatan ketika itu yang katanya George Floyd maut akibat berkemungkinan akibat oleh penyakit lain. Ini termasuk penyakit arteri koronari dan hipertensi. Namun ini bercanggah dengan satu laporan bedah siasat yang terbaru dan laporan awal oleh pihak berkuasa juga berbeza. Katanya tiada bukti yang menunjukkan sebarang trauma akibat dicekik. Jadi kita akan lihat perkembangan dan siasatan yang lebih lanjut. Dan kalau kita lihat Peguam Negeri Minnesota Keith Ellison itu akan bekerjasama dengan Peguam Hennepin County Mike Freeman yang akan mengenakan 2 pertuduhan membunuh tanpa sengaja dan membunuh tanpa niat terhadap pegawai polis Derek Chauvin pada Jumaat lalu. Dan jelas kita tengok perkara ini menimbulkan banyak protes terhadap pihak berkuasa sendiri yang dikatakan menggunakan kuasa mereka tanpa tidak adil ke atas komuniti kulit hitam. Dan ini dalam masa yang sama kita lihat di Amerika Syarikat kesnya meninggi. Kesnya dikirakan paling tinggi sekarang ini secara globalnya dan ada pula protes-protes ini kita khawatir akan meningkatkan lagi jumlah kes-kes COVID-19 di sana. Dan dalam masa yang sama, ia juga banyak menimbulkan persoalan berdebatan tentang keganasan polis bukan sahaja di Amerika Syarikat tetapi di negara-negara lain. Ia juga mencetuskan perbualan ataupun perdebatan tentang isu perkauman di Malaysia sendiri. Jadi ini mungkin satu peluang baik untuk kita sendiri semak kembali kepada sejarah kita, kepada cara kita menjalankan budaya kita sendiri dan isu-isu perkauman dalam negara kita sendiri sementara kita melihat kepada perkembangan kes ataupun protes untuk membantah keganasan polis di Amerika Syarikat itu. Dan banyak lagi laporannya di astroawani.com. Tapi kita perlu akhiri Awani Pagi di sini bersama saya, Naila Huda. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.